Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfara Al-Hash binti Mansur, nombor matrik 056508. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Tarikat Asyaziliyah, iaitu sejarah, tokoh dan ajaran. Definisi tarikat. Tarikat berasal daripada bahasa Arab, iaitu tarikah yang bererti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu. Secara etimologi, tarikah yang bentuk jamaknya menjadi turuk atau taraik yang bererti jalan atau metode atau aliran mazhab. Tarikat bermaksud jalan yang ditempuh para sufi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan secara terminologi, tarikat adalah pengamalan ajaran agama, penghayatan keinginan seseorang untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk sampai wusul kepadanya. Asal kata tarikat dalam bahasa Arab ialah tarikah yang bererti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu. Tarikat adalah jalan yang ditempuh pada sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan utama disebut syar'i, sedangkan anak jalan disebut tarik. Harun Nasution, tarikat berasal dari kata tarikah, iaitu jalan yang harus ditempuh seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan ibadat sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat-sahabat turun-menurun sampai kepada guru-guru secara berantai sampai pada masa kini. Ajaran khusus dan umum tarikat. Ajaran bersifat khusus iaitu amalan yang benar-benar harus dilaksanakan pengikut tarikat dan tidak boleh diamalkan luar tarikat atau pengikut tarikat lain. Amalan khusus ini bisa dilaksanakan secara individual maupun secara kolektif, iaitu jamaah. Manakala ajaran yang bersifat umum iaitu amalan yang ada dan sudah menjadi tradisi dalam tarikat, tapi biasanya amalan juga diamalkan oleh masyarakat Islam di luar pengikut tarikat. Amalan ini bisa dilaksanakan secara individual maupun secara kolektif, iaitu jamaah. Membedakan antara keduanya sangatlah sulit kerana semua ajaran yang ada pada tarikat bersumber daripada Al-Quran dan hadis tanpa terkecuali. Dapat dibedakan antara mana yang bersifat khusus atau umum adalah profesi baiat atau talqin. Apabila seorang yang mengikuti tarikat, maka ia akan memberikan amalan-amalan yang memiliki ciri khusus dalam tarikat tersebut, walaupun umat Islam lain juga mengamalkan ajaran tersebut. Setiap tarikat mengajarkan istighfar, selawat dan berzikir, tetapi belum tentu secara khusus mereka telah mengikuti profesi baiat kepada seorang mursyid tarikat. Dari pengertian tarikat terbahagi kepada tiga. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan-amalan tarikat, berusaha mengangkat dirinya melampaui batas-batas kediriannya sebagai manusia melalui amalan zikir tarikat, penyucian jiwa, batin, taat, menjalankan perintah agama serta menjauhi larangannya dan taubat atas segala dosa. Yang kedua, perkembangan dan pengalaman serta perluasan ajaran tasawuf untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi sebuah organisasi yang dipimpin oleh mursyid. Seorang yang mursyid yang mengajarkan tata cara dan metodologi khusus agar seorang salik bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara mendalam. Yang ketiga, sampai kepada Allah, makrifat secara langsung. Makrifat di sini berpengamalan atau ritual. Pengamalan ini langsung bertemu dengan Tuhan melalui tanggapan kejiwaannya, bukan melalui panca indera atau akal. Jalan untuk mencapai makrifat kepada Tuhan diibaratkan musafir dan disebut salik. Pokok ajaran tarikat Syaziliyah yang disebut al-usul al-kamsah, antaranya: pertama, takwa kepada Allah zahir dan batin. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, berpaling, iaitu hatinya dari makhluk baik dalam penerimaan maupun penolakan dengan berlaku sadar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, reda kepada Allah baik pemberian Tuhan sedikit maupun banyak dengan menerima apa-apa, iaitu qanaah.
Yang kelima, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, membaca Al-Quran. Yang ketujuh, berzikir. Kelapan, birrul walidin, iaitu berbakti kepada orang tua. Yang kesembilan, silaturahim. Dan yang ke-10, sedekah. Manakala lima prinsip daripada al-usul al-khamsah ni terdiri tegak daripada 5 sendi yang harus dipegang teguh oleh tarikat Syaziliyah, iaitu pertama, semangat yang tinggi yang mengangkat seorang hamba kepada darajat yang tinggi, berhati-hati dengan yang haram yang membuatnya dapat meraih penjagaan Allah dan kehormatannya. Yang ketiga, berlaku benar atau baik dalam berkhidmat sebagai hamba yang memastikannya sebagai pencapaian atau tujuan kebesarannya dengan keilmuan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas dan kewajipan yang menyampaikan kepada kebahagiaan hidupnya. Dan yang kelima, menghargai nikmat yang membuatnya selalu meraih tambahan nikmat yang lebih besar. Antara ajaran-ajaran tarikat Syaziliyah, pertama, selawat ke atas Nabi. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, wasilah darabitah. Yang keempat, birik. Yang kelima, adab, iaitu etika murid. Yang keenam, hizib. Yang ketujuh, zuhud. Yang ke-8, uzlah dan suluk. Manakala ajaran hizib, iaitu doa dan zikir tarikat, terbahagi kepada beberapa, iaitu yang pertama, hizib asy-syifa. Hizib asy-syifa ni yang khas dari tarikat Syaziliyah, iaitu di Tulun Agung. Sebelum seseorang mengikuti proses baiat atau talqin di zikir, biasanya dianjurkan untuk membaca hizib asy-syifa. Yang kedua, hizib al-mubarak. Sebelum membaca hizib al-mubarak, terlebih dahulu membaca al-Fatihah seperti ditambah kepada Sayyidina Hamzah. Yang ketiga, hizib al-hud. Yang keempat, hizib al-salamah. Hizib al-salamah ni sebelum didahului membaca surah al-Fatihah yang ditujukan kepada Adam, iaitu Ibnu Hawa, semua Nabi dan Rasul, syuhada, salihin, awliya al-arifin, ulama, amilin, malaikat al-muqarrabin, kaum mukminin, Muslim dan Muslimat. Dan yang kelima, hizb bahri. Manakala sejarah tarikat Syaziliyah pula, tarikat sebagai organisasi hadir sebagai institusi penyediaan layanan praktis dan terstruktur untuk memandu tahapan-tahapan perjalanan mistik yang berpusat pada relasi guru-murid. Otoritas sang guru telah mendaki tahapan-tahapan mistik harus diterima secara keseluruhan oleh murid. Ini diperlukan agar langkah murid bertemu Tuhan dapat terlaksana dengan sukses. Relasi guru-murid ini terbangun sambung menyambung hingga sampai ke Rasulullah sebagai sumbernya. Inilah yang telah disebut dengan silsilah, iaitu jamak salasul. Silsilah kemungkinan besar merupakan kopian dari institusi sanad yang telah digunakan oleh ahli hadis untuk menguatkan waliditas dan otentitas suatu hadis kepada Rasulullah. Abu Bakar Arja mendefinisikan tarikat ini sebagai jalan petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadat sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan telah dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambungkan rantai berantai. Guru-guru yang telah memberikan petunjuk dan pimpinan ini dinamakan juga sebagai mursyid, iaitu yang mengajar dan memimpin muridnya sesudah mendapat ijazat dari gurunya seperti dalam silsilahnya. Oleh demikian, ahli tasawuf juga yakin bahawa peraturan dalam ilmu syariat juga dapat dikerjakan dalam pelaksanaan dengan sebaik-baiknya. Antara tokoh tarikat Asyaziliyah, tarikat Asyaziliyah telah didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Syazili, iaitu pada tahun 1197 Masihi, yang bernama lengkap Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abdul Al-Hasan Syazili. Silsilahnya mempunyai hubungan dengan orang-orang yang berketurunan Hasan bin Ali Talib, yang bermaksud keturunan Siti Fatimah, iaitu anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hasan Asy-Syazili juga dilahirkan di Gumara, iaitu di utara Maroko pada tahun 573 Hijrah. Pendidikan agamanya telah dimulai daripada didikan kedua orang tuanya dan telah melanjutkan kepada guru-guru yang jaga ulama besar, iaitu Abdul As-Salam bin Mashis tahun 628 Hijrah bersama dengan 1228 Masihi. Setelah menuntut ilmu daripada Syekh Abdul Al-Salam bin Mashis
dan atas sasaran gurunya iaitu Abdul Al-Hasan Syazili meninggalkan Maroko untuk beruzlah, untuk mengasingkan diri dalam sesebuah gua di desa Shazila iaitu di Tunisia, Afrika. Di gua ini beliau menghabiskan hari-harinya dengan beribadat kepada Allah dan seperti melakukan solat, puasa, zikir dan tilawah. Secara peribadi, Syekh Abu Al-Hasan Asyazili juga tidak meninggalkan karya tasawuf kecuali hanya sebagai ajaran lisan tasawuf, doa dan hizib, iaitu kumpulan daripada ayat-ayat Al-Quran, zikir dan selawat. Dengan ajaran doa, pesan-pesan dan biografi beliau telah dihimpun oleh Syekh Ibnu Atta'illah Al-Sakandari, sehingga khazanah ajaran Syaziliyah berkembang sampai ke Maghrib, sebuah negara yang menolak guru. Syekh Syazili tidak mengenal atau menganjurkan murid-muridnya untuk melakukan ritual atau aturan yang khusus. Persoalan, bagaimana pendapat tentang tarikat Asyaziliyah? Secara peribadi, Abul Hasan Asyazili juga tidak meninggalkan karya tasawuf, begitu juga dengan muridnya Abul Abbas Al-Mursi, kecuali hanya sebagai ajaran lisan tasawuf, doa dan hizib. Ibnu Atta'illah As-Sakandari adalah orang yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa dan biografi keduanya, sehingga kesana tarikat Syaziliyah tetap terpelihara. Melalui sirkulasi karya-karya Ibnu Atta'illah, tarikat Syaziliyah ni tersebar sampai ke Maghrib, sebuah negara yang pernah menolak guru, tetapi ia tetap merupakan tradisi individualistik, iaitu hampir-hampir mati. Meskipun tema ini tidak dipakai, yang menitik beratkan pengembangan sisi dalam Asyaziliyah sendiri tidak mengenal atau menganjurkan murid-muridnya untuk melakukan aturan atau ritual yang khas dan tidak satu pun yang berbentuk kesolehan yang digalakkan. Sebagai ajaran tarikat ini dipengaruhi oleh Al-Ghazali dan Al-Makki. Salah satu perkataan Asyazili kepada murid-muridnya, seandainya kalian menganjurkan suatu permohonan kepada Allah, maka sampaikanlah lewat Abu Hamid Al-Ghazali. Perkataan yang lainnya, kitab Ihya Ulum Ad-Din karya Al-Ghazali mewarisi kitab ilmu, sementara Qut Al-Qulub karya Al-Maliki mewarisi kitab cahaya. Selain itu, Al-Muhasibi Khatam Al-Awliya karya Hakim Al-Tirmizi, Al-Mawaqif wa Al-Muqatabah karya An-Nifari, Asy-Syifa karya Qadi Iyad, Al-Risalah karya Al-Qushairi, Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Atta'illah. Antaranya yang pertama, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala daripada zahir dan batin. Yang kedua, konsisten mengikut sunnah Rasul, sama ada baik dalam ucapan maupun perbuatan yang direalisasikan. Yang ketiga, berpaling, iaitu hati dari makhluk baik dalam menerima maupun penolakan yang berlaku sadar dan berserah diri kepada Allah. Yang keempat, reda kepada Allah baik dalam kecukupan maupun kekurangan yang diwujudkan. Dan yang kelima, kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan akhir sekali, penutup. Tarikat Syazili dinisbatkan pada nama sufi besar iaitu Abu Hasan Asyazili. Nama lengkapnya ialah Syekh Al-Hasan Ali bin Ibnu Abdullah bin Ibnu Abdul Jabbar Asyazili. Silsilahnya dari keturunannya sangat mempunyai hubungan dengan orang-orang garis keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib, iaitu dengan keturunan Siti Fatimah, anak perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syazili sendiri Asyazili sendiri pernah menulis silsilah keturunannya, iaitu Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Yusuf bin Ward bin Batal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Imam Asyazili tidak pernah menulis ajarannya dalam kitab. Ajarannya sudah dapat diketahui oleh para muridnya seperti tulisan Ibnu Atta'illah Al-Iskandari. Begitu juga dengan Imam Asyazili ditanya perihal mengapa beliau tidak suka menulis ajarannya, lalu ia menjawab, Kutubi Al-Ashlabi, yang sebagaimana ertinya kitab-kitab ini adalah sahabat-sahabatku. Sekian, terima kasih.